Muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah sayang kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala sayang seseorang itu, maka Allah akan mudahkan dia untuk buat perkara yang baik. Tadi saya baca 2 potong ayat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita dengar satu patah ayat Al-Quran pun kita dapat pahala. Hakikatnya Allah sayang kita. Untuk melakukan kebaikan sebenarnya tiada sempadan. Untuk melakukan maksiat sebenarnya perlukan belanja, perlukan kerisauan. Takut orang nampak, takut orang tengok. Tetapi untuk berbuat baik sebenarnya free, tidak ada apa-apa. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang saya pilih untuk kita sama-sama muzakarah mingguan ataupun bulanan adalah Kitabul Hikam. Kitabul Hikam ini adalah berkisar dengan subjek tasawuf. Kita biasa dengar, lagi-lagi sekarang viral sufi. Semua takut dengar tentang sufi. Kita risau sufi ni apa? Takut sesat pula, takut salah pula. Jadi sufi ini sebenarnya adalah ilmu untuk membersihkan hati. Itu tasawuf. Ilmu untuk membersihkan hati dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu untuk kita tahu cara beribadah, salat, cara berzakat, cara bermuamalah, jual beli, itu dipanggil ilmu fiqh. Ilmu untuk kita mengetahui apakah hadis itu sahih ataupun tidak dipanggil ilmu hadis. Ilmu untuk kita tahu berkenaan dengan permulaan sesuatu bulan, ada kena mengenai dengan bintang, dipanggil ilmu falak. Ilmu berkenaan dengan cara untuk kita keluarkan masalah daripada Al-Quran dan Al-Hadis dipanggil ilmu usulul fiqh. Ilmu berkenaan pemahaman Al-Quran dipanggil ilmu tafsir. Jadi sebenarnya ilmu tasawuf adalah ilmu berkenaan dengan pembaikan hati. Kenapa pentingnya saya, tuan-tuan dan puan-puan, baiki hati kita? Jadi kita ambil satu hadis Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, inna fil jasadi la mudghah. Sesungguhnya dalam badan kita semua ni ada seketul daging. Kecil daging tu. Mudghah maksudnya benda yang boleh dikunyah. Sebab itu setengah orang Arab dipanggil chewing gum mudghah, boleh dikunyah. Kecil je. Tetapi apa dia punya kesan pada badan kita? Idza saluhat. Apabila daging yang kecil tadi elok, maka apa natijahnya? Saluhal jasadu kulluh. Semua amalan yang keluar daripada badan kita amalan yang elok. Apabila daging kecil tu elok, tangan ni nak buat benda elok mata ni nak pandang benda yang elok je, kaki ni nak melangkah ke rumah Allah, ke majlis ilmu. Sebab apa? Seketul daging tadi elok. Semua nak buat benda elok. Nak dengar pun tak nak dengar benda yang bukan-bukan. Nak dengar Al-Quran, nak dengar hadis, nak dengar tazkirah, nak dengar ceramah. Sebab apa? Hati tadi elok. Akan tetapi wa idza fasadat, apabila daging yang kecil tu rosak. Fasadat maksudnya rosak, busuk, kotor. Maka apa jadi? Fasadal jasadu kulluh. Tak perlu nak kata apa, tangan dia nak buat benda maksiat dia, kaki dia nak melangkah ke rumah Allah tu berat. Padahal contoh kadang-kadang rumah kita tu dengan masjid berapa tapak, ya Allah beratnya. Omar, ada konsert kat Singapura, jom. Singapura punya jauh tu konsert, bagi dia ringan. Sebab apa? Kadang-kadang hati kita tu dah tidak diperbaiki, dah rosak. Kadang-kadang nak buat benda baik, nak ucapkan subhanallah. Ada hadis, satu ketika Rasulullah SAW nampak Abu Hurairah tengah tanam pokok. Maka Rasulullah SAW ni caranya dia suka tegur dengan cara yang mana dia suka kalih perhatian pada sahabat ni daripada benda dunia kepada akhirat. Itu cara Rasulullah. Rasulullah takkan kata salah ni, tak. Rasulullah takkan kata haram ni, tak.
Jarang sekali dengar Rasulullah kata haram. Bahkan saya rasa kalau dalam hadis pun tak pernah. Jadi Rasulullah disuka alihkan perhatian sahabat. Dia nampak Abu Hurairah tengah tanam pokok. Maka Rasulullah tanya, wahai Abu Hurairah, madza taf'alu, apa yang kamu tengah buat tu? Ya Rasulullah, tengah tanam pokok ya Allah. Agrisus syajar, aku tengah tanam pokok. Maka Rasulullah SAW beritahu apa? Kamu dah tahu tak Abu Hurairah? Kalau kamu sebut subhanallah, satu pokok kamu ditanam oleh Allah di dalam syurga. Bayangkan. Jadi Abu Hurairah pun dengar, subhanallah ya Rasulullah. Dia pun kata subhanallah. Bukan itu saja wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah, kamu sebut alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, apa sahaja zikir, maka satu pokok akan ditanam untuk kamu dalam syurga. Bayangkan, tak perlu modal pun. Sambil kita duduk, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita cuba habiskan zikir kita subhanallah tu 100 kali, rasa tak sampai 10 minit. Tetapi sebab hati kita ni kita tak perbaiki, maka tak terfikir pun nak sebut subhanallah. Betul tak tuan-tuan? Terutama saya duduk dalam masjid, office dekat depan mihrab, ya Allah, nak solat duha tu susah. Sebab apa? Kita jarang beri perhatian pada hati kita. Kenapa? Apabila hati seseorang tu bersih, maka bagi dia untuk lakukan benda-benda yang tidak ada kena-mengena, tidak ada faedah pada dia, dia tinggalkan. Sebab itu kita nak belajar ilmu tasawuf. Kita nak perbaiki hati kita. Itu satu contoh Rasulullah beritahu. Pernah satu ketika seorang sahabat datang berjumpa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak berzina. Dia minta izin dari Rasulullah nak berzina. Bayangkan, kalau kita lah, kalau contoh orang datang masjid ada kelas tu tanya dengan saya ke, Ustaz izinkan saya berzina? Memang waktu tu kena lompang tu lah. Sebab kita, kau nak berzina? Tapi Rasulullah relax. Sebab tu saya kata Rasulullah punya cara, Rasulullah tak pernah kata benda tu you can't do it. Tak pernah ada unsur-unsur negatif dalam percakapan Rasulullah. Maka Rasulullah pun senyum je. Sahabat lain dah buka pedang ni, ya Rasulullah astagfirullah, ya Rasulullah izinkan kami penggal lelaki ni punya berani kurang hajar dengan kau wahai Rasulullah, nak minta izin berzina dengan kau. Lepas tu Rasulullah SAW beritahu, wahai lelaki, apakah perasaan kamu kalau ada orang berzina dengan mak kamu? Fitrah manusia, tak ada siapa suka. Ya Rasulullah, saya tak akan suka. Rasulullah senyum. Apakah perasaan kamu kalau ada orang nak berzina dengan adik-beradik perempuan kamu? Ya Rasulullah, saya tak akan setuju. Apakah perasaan kamu kalau ada orang nak berzina dengan isteri kamu? Ya Rasulullah, saya tak akan setuju. Maka Rasulullah beritahu apa? Orang yang kamu minta izin untuk berzina itu, dia adalah mungkin ibu kepada orang lain. Dia mungkin adalah adik kakak kepada orang lain. Dia adalah mungkin isteri kepada orang lain. Mana mungkin orang tersebut pun redha dan suka macam kamu. Semua orang tak suka. Lelaki tersebut kata, ya Rasulullah, aku tak akan berzina lepas ni. Itu cara Rasulullah. Banyak lagi contoh-contoh Rasulullah SAW yang mana sedikit-sedikit hari demi hari kita akan belajar insya-Allah cara untuk kita bagaimana nak tegur orang. Kenapa saya beritahu ni? Terutama anak-anak kita. Jangan sekali dia sebut daripada anak, Omar, tak boleh buat tu, haram. Memang lepas tu dia fikir, dia akan fikir automatik, kenapa tak boleh buat ni? Lagi dia akan buat. Itu kita punya anak-anak. Kita memang kita suka, kita dah letih balik rumah, nampak anak kita buat benda yang kita tak suka. Contoh, anak kita nak keluar malam tak bagus kan? Selalunya keluar malam ni syaitan dia. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Ada dalam ayat tu dia punya tafsir. Nak keluar malam, Abi, tak boleh, tak bagus tu, Allah tak suka. Dia pun fikir, kenapa keluar malam ni tak bagus? Lepas tu mesti dia akan buat. Jadi kita selalunya jangan, nak keluar malam, boleh, jom ikut ayah pun kita segera kat masjid. Jadi kita selalunya jangan sekali-kali alihkan perhatian ahli keluarga kita kepada perkara negatif. Jangan sekali kata tak boleh. Ikut cara Rasulullah SAW. Disebabnya penting kita belajar ilmu tasawuf. Berbalik kepada hadis tadi, maka apabila seseorang itu hatinya dia punya daging tu rosak, maka seluruh anggota amalan yang keluar daripada tangan dia benda yang tak elok. Percakapannya hanya benda yang tak elok. Matanya hanya nak tengok benda yang tak elok. Kakinya hanya nak melangkah kepada benda yang tak elok. Kenapa? Daging tadi dah rosak. Maka Rasulullah SAW beritahu, ala, ketahuilah kamu semua wahai para sahabat, wahiyal qalbu, itu adalah hati. Kecil.
Daging yang kecil, tetapi kesannya sangat besar pada anggota badan kita. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT, hari ini kita tanya diri kita masing-masing, muhasabah. Timbul satu jerawat kat muka kita, jerawat kecil je. Berapa minit kita habiskan untuk hilangkan jerawat tu? Kita pakai pencuci muka tu lah, kita pakai ni lah, kita pakai itulah. Kenapa? Ada benda yang boleh jadikan muka kita nampak kotor. Itu kat muka. Berapa banyak masa kita habiskan? Ataupun ada contoh, ada apa yang kita kena accident ke, muka kita ada calar sikit. Ya Allah, malu nak pergi kerja, orang tengok. Tuan-tuan, berapa banyak masa kita habiskan untuk bersihkan hati kita? Untuk benda yang zahir, berapa banyak masa kita habiskan? Kadang-kadang berminit-minit, kadang-kadang berjam-jam. Tetapi berapa masa yang kita habiskan untuk bersihkan hati kita? Satu dosa kita buat, janji Allah, satu titik hitam akan timbul dalam hati. Itu satu dosa. Dan hanya akan bersih apabila kita bertaubat ataupun beristighfar. Bayangkan daripada pagi tadi kita keluar rumah sampai sekarang, berapa banyak dosa kita dah buat. Sedar ataupun tak sedar? Kebanyakan ni tak sedar. Kita tengah duduk-duduk, kau tahu tak, tu yang tingkat atas tu kan tadi, semalam aku nampak dia dah mengumpat. Automatik masuk satu titik hitam. Kita lewat-lewatkan solat, lagi satu titik hitam. Kita mencarut, lagi satu titik hitam. Kita menipu, kenapa datang lambat ni? Bukan apalah puan, kereta tadi pancit tayar, padahal tak ada apa pun. Satu tipu, satu lagi titik hitam. Jadi titik hitam tadi kita bayang, kalau dalam satu hari hanya ada 10 titik hitam. Dalam hadis tersebut Rasulullah sebut daging yang kecil, ketulan daging yang kecil, katakanlah setengah daripada handphone ni. Kalau satu hari pun ada 10 titik hitam, dan kita tak pernah bersihkan dengan istighfar ataupun dengan kita bertaubat, bayangkan kalau dah setahun, apakah rupa hati kita? Dah 5 tahun, apakah rupa hati kita tu? Sebab itu dalam juz yang pertama, apa firman Allah? Wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu ni, dia punya keras, tetapi dia boleh keluar mata air daripada batu. Wa inna minal hijarah lama yashaqqaqu fayakhruju minhul anhar. Ada setengah batu ni tak nampak dia punya mata air, tetapi apabila pecah, keluar air daripadanya. Maksudnya batu yang boleh keras tu pun boleh keluar benda yang lembut, iaitu air. Tetapi apa firman Allah? Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Hati ini kalau dah keras, maka dia akan jadi lebih keras daripada batu. Sebab apa? Disebabkan maksiat yang kita tak beristighfar. Jadi penting tak tuan-tuan kita belajar tasawuf untuk jaga hati kita. Jadi sebenarnya tasawuf dia permainan hati. Bagaimana seseorang itu dia boleh fikir untuk bersihkan hati dia daripada nak bersihkan penyakit orang lain. Hari ini tuan-tuan, ya Allah selamatkan kita, alhamdulillah. Hari ini kalau kita tengok keburukan orang, senang saja tuan-tuan. Contoh, kalau tuan-tuan duduk dekat tempat saya, perempuan duduk dekat tempat saya, okey Ustaz Omar, ceritakan keburukan Abdullah, contoh siapa depan ni. Saya pun boleh duduk. Abdullah ni satu, ada orang nama Abdullah? Ada. Okey. Contoh orang lain. Contoh, saya tak masuk kawan. Contoh, katakan kawan saya, Ustaz Rizal. Ustaz Omar, cuba ceritakan keburukan Ustaz Rizal. Tuan-tuan, 1 jam tu kalau nak ceritakan keburukan orang tak ada masalah. Nak cerita keburukan orang, Ustaz Rizal ni jani, tak ada masalah. Semua kita lah macam tu. Sebab apa? Kita asyik nampak keburukan orang. Tetapi cuba kata, Omar, cubalah ceritakan kebaikan Abdullah ni. Asyik, apa kebaikan lah? Masya Allah, dia ni apa datang awal ke rumah Allah, datang awal ke surau, duduk di barisan hadapan, dengar dengan penuh teliti. Contoh masalah. Tetapi kita tak boleh nak pergi lama. Kita nampak dia punya kebaikan tu terhad. Sebab apa?
kita anggap diri kita sebenarnya lebih baik daripada dia. Itu sebenarnya. Kenapa kita nampak keburukan orang lebih banyak daripada kita? Sebab kita anggap diri kita lebih baik daripada orang tu. Kalaulah kita anggap diri kita lebih teruk daripada seseorang tu, kita hanya akan nampak kebaikan orang tersebut. Walau Rasulullah beritahu apa? Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman ni umpama cermin bagi orang beriman yang lain. Puas, macam-macam ulama hadis keluarkan bermacam-macam andaian. Tetapi ulama hadis kata apa? Andaian yang paling senang, maksud dan senang hadis ni maksudnya apa? Kita nampak orang beriman lain, kita nampak kesalahan kita. Macam cermin. Kalau kita tengok cermin, adakah kita tengok cermin kita nampak muka kita ke muka monyet? Muka kita. Kita tengok cermin, kita nampak muka kita ke ataupun muka orang lebih handsome daripada kita? Muka kita. Kalau muka kita hodohlah kita. Tetapi ini saya kalau tazkirah dia asyik lalu. Jadi dalam hadis ni juga ada ulama hadis kata apa? Allah Subhanahu wa taala apabila kita tengok dalam cermin, Allah jadikan fitrah kita, apabila seseorang tu tengok cermin, dia tak akan kata diri dia bodoh. Tuan-tuan perasan tak? Allah jadikan dalam diri manusia macam tu. Dia tengok kalau muka tu hodoh macam mana pun, ya Allah, handsome-nya aku hari ni, cantiknya aku hari ni. Tuan-tuan perasan tak? Kalau ada orang tengok kalau orang tengok malu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam hati setiap manusia tu, dia rasa syok dengan diri dia sendiri. Tak boleh cerita dan tak boleh cerita. Ulama hadis kata apa? Contoh kita masuk dalam tandas. Kita pegang najis kita sendiri, kita rasa geli tak? Tak geli. Cubalah kalau contoh, kalau ibu-ibu masya-Allah, kalau saya sendiri, abi-abi pergi basuh anak punya tayu, ya Allah, anak punya berak tu. Nak kena pergi sempat masjid ni, ada urusan ni. Macam-macam alasan kita bagi. Sebab apa? Kita rasa geli, kita rasa kotor. Ulama kata itulah fitrah manusia. Apabila kita tengok cermin, kita hanya nampak diri kita. Apabila kita tengok sahabat kita contoh, dia ada banyak sifat tak baik, kita sepatutnya tengok diri kita. Aku ada tak sifat tak baik tu? Kita tengok sahabat kita tu banyak sifat buruk je, sebenarnya adalah cermin. Kita tengok, aku ada tak sifat buruk? Jadi itulah tasawuf ajar. Nak tengok diri sendiri kotor, diri orang lain bersih. Diri sendiri hina, diri orang lain kotor. Diri orang lain bersih. Jadi itulah dia tasawuf yang mana kita akan belajar perlahan-lahan insya-Allah melalui Kitabul Hikam. Sebenarnya Kitabul Hikam ni adalah satu lautan ilmu tasawuf. Kerana apa? Contoh Kitabul Hikam yang saya bawa buku ini adalah syarahan daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Sebenarnya kadang-kadang dia punya kata-kata hikmah tu satu baris je, tetapi syarahan dia memerlukan kepada 4-5 muka surat. Sebab apa? Lautan ilmu daripada kata-kata hikmah ini, yang mana sebenarnya setiap satu daripada tasawuf ini sebenarnya kena kat diri kita betul-betul. Sebab itu ramai orang tak nak belajar tasawuf, tak seronok. Dia belajar, penyakit tu ada dalam hati dia. Dia belajar, dia nampak keburukan tu sebenarnya ada dalam hati dia. Jadi dia rasa tak syok. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain bahawa pentingnya kita bersihkan hati kita, kita ambil daripada surah As-Saffat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Yauma, pada hari yang la yanfa'u, tidak akan boleh memberi manfaat, malun, apa-apa jenis harta, wala banun, ataupun ahli keluarga. Hari apa tu tuan-tuan? Yang mana harta tak jalan, keluarga yang besar pun tak boleh bantu, tak lain tak bukan hari kiamat. Hari yang mana ya Allah, semua orang takut. Semua Nabi lari daripada tanggungjawab masing-masing. Manusia akan berbondong-bondong pergi kepada Nabi Adam AS. Jawapan dia nafsi. Dalam hadis kita kena faham, dalam hadis kenapa manusia berbondong-bondong lari berjumpa dengan para Nabi. Kita biasa dengar hadis tu. Dalam hadis tersebut, manusia pergi jumpa dengan para Nabi bukan dia nak minta masuk syurga pun. Manusia berbondong-bondong lari berjumpa dengan para Nabi, nak minta, ya Allah segerakanlah mahsyar ni ya Allah.
Kerana apa? Allah biarkan manusia itu dalam lautan yang mana penuh. Setengah dalam riwayat, walaupun ada setengah ulama kata dia dhaif dan sebagainya, sampaikan bertingkat-tingkat manusia. Bayangkan daripada zaman Nabi Adam AS sampai bayi yang terakhir akan lahir, semua Allah kumpulkan dekat satu tempat. Setengah ulama kata bertingkat-tingkat. Maksudnya atas bahu kita ni ada orang lagi, atas bahu kita ni ada orang lagi. Peluhnya bergantung pada amalan. Kadang-kadang setengah orang tu peluhnya sampai ke buku lali, setengah orang tu sampai ke betis, setengah orang tu sampai ke halkum, setengah orang tu disebabkan amalannya terlalu buruk sampai tenggelam dalam peluhnya sendiri. Jadi manusia berbondong-bondong lari jumpa dengan para Nabi yang kita biasa dengar hadis tu, bukan nak minta masuk syurga pun. Mereka kata, wahai Nabi Adam, cepatkanlah mahsyar, hisab ni ya Allah. Sama ada neraka-neraka lah. Dia tak tahu neraka tu lagi teruk. Jadi mahsyar ni, kiamat ni lah yang sangat-sangat hebat. Semua Nabi surrender. Nabi Adam AS dia kata, nafsi-nafsi, aku hanya boleh bantu diri aku sendiri hari ini. Nabi Ibrahim AS Khalilullah, kekasih Allah pun sama. Sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, barulah Rasulullah kata apa? Aku akan bersujud depan Allah dan aku akan puji Allah dengan pujian yang terlalu hebat, yang mana sekarang ni pun aku tak tahu apa itu pujian. Waktu aku sujud kelak, barulah Allah akan ilhamkan apa yang patut aku sebut. Kenapa tuan-tuan? Manusia dah tak tahan dah nak duduk dalam padang mahsyar. Matahari dekat. Hadis yang sejengkal tu, ada setengah orang kata lemah, ada setengah ulama hadis kata lemah. Yang penting matahari dekat. Tuan-tuan, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, apa firman Allah? Yauma tarawunaha, kamu akan lihat kedahsyatan kiamat macam mana. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu disayangkan anaknya. Ibu disayangkan anaknya. Sebab itu dalam apa-apa hadis, apabila Rasulullah SAW bandingkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, Rasulullah bandingkan dengan kasih sayang ibu kepada anaknya. Lagi-lagi kalau tengah menyusu, ibunya lagi sayang pada anaknya. Tetapi dalam Al-Quran yang ke-17 apa firman Allah? Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu akan campak anak dia yang tengah menyusu tu. Contoh tengah menyusu ni, berlaku kiamat, dia akan campak. Tak kisah anak dia nak mati ke, nak apa ke, itu masalah dia. Sebab apa? Kiamat terlalu dahsyat. Wataranna sasukara, kamu akan nampak manusia ni macam seolah-olah mabuk. Kalau kita tengok orang mabuk, dia pergi depan, dia patah balik. Pergi kanan, kiri. Duduk, diri, duduk. Dia tak tahu nak pergi mana. Dia tak tahu apa dia buat. Allah beritahu, wataranna sasukara, kamu akan nampak apabila berlaku kiamat nanti, manusia tu dia macam mabuk. Dia tak tahu nak lari mana. Depan tak boleh lari, belakang tak boleh lari, kiri tak boleh lari, kanan tak boleh lari. Nak minta tolong dengan ayah, ayah dah menghilangkan diri. Nak minta tolong dengan anak, anak langsung tak nampak muka. Minta tolong dengan isteri, isteri pun tak nampak. Masing-masing nafsi-nafsi, ya Allah, aku nak selamatkan diri aku sendiri. Itulah di kiamat, tuan-tuan. Jadi dalam ayat yang tadi, berbalik kepada ayat tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang mana harta benda tak boleh bagi manfaat, kecuali apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang berjumpa dengan Allah biqalbin, dengan hati yang salim, yang telah diperbaiki. Baiki hati. Kita ni semua bukan Nabi, tuan-tuan, maksum, tak melakukan dosa. Kita semua melakukan dosa. Sejak kita akil balik je, 15 tahun ke 13 tahun ke, kalau perempuan 9 tahun, semua apa yang kita buat tu kita kena tanggung sendiri. Kalaulah kita lewat-lewatkan solat, kita kena tanggung sendiri. Kalaulah kita tinggalkan puasa, kena tanggung sendiri. Jadi sebab itulah perlu perbaiki hati kita. Tak pernah terlewat, tuan-tuan, perlu perbaiki hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Dan inilah dipanggil ilmu tasawuf, ilmu pembaikan hati. Kerana apa? Apabila hati bersih, maka barulah akhlak yang elok. Hari ni, tuan-tuan, kita tengok anak kita, Masya Allah, akhlak dia lain macam. Nakal, akhlaknya teruk. Kita marah dia, kita tegur dia. Tetapi pernah tak kita ambil berat tentang pembaikan hati dia? So sebenarnya mula daripada hati.
Adakah kita cuba untuk ajar anak kita, beritahu anak kita pentingnya untuk jaga hati? Sebab apa? Akhlak itu akan timbul daripada hati. Kalaulah hati ini telah dibersihkan, insya-Allah akhlak tidak ada masalah. Hari ini yang kita tahu, akhlak baik daripada ilmu yang hebat. Tak, tuan-tuan. Ilmu itu penyuluh. Nak tahu solat macam mana, perlukan ilmu. Tetapi untuk dapat akhlak yang perfect, akhlak yang baik, perlukan kepada pembersihan hati. Tuan-tuan, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ramai yang tak tahu baca Al-Quran sekalipun. Para sahabat banyak yang tak tahu banyak benda. Tetapi hati para sahabat, lelaki dan perempuan ni bersih sangat. Sebab itu apabila turunnya ayat tentang arak, arak ni haram. Dalam sejarah sebut waktu tu juga masing-masing dipecahkan berjana-berjana arak. Tak ada nak fikir dah, oh tak boleh buat arak, tak boleh minum arak, jadi kalau tak boleh minum boleh jual. Tak ada. Dia tak ada macam kita nak ambil kona sana kona sini, tak. Sebab ada hati mereka bersih. Apabila sahaja dah tak boleh buat ni, habis. Waktu tu juga dia akan stop. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kita perlu untuk perbaiki hati kita. Kita ambil lagi satu ayat untuk terangkan betapa pentingnya pembersihan hati ini. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta segala makhluk. Allah ciptakan saya, Allah ciptakan tuan-tuan, Allah ciptakan Ustaz Arif, Allah ciptakan perempuan, semua Allah ciptakan kita. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak bersumpah ke atas makhluk ni satu benda yang besar. Tetapi apabila Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa pentingnya sesuatu perkara tu, Allah akan bersumpah. Contohnya, apabila Allah nak beritahu kepada manusia bahawa masa itu penting. Setiap saat yang kita berlalu tu, kadang-kadang kita duduk, tak buat apa, tak berzikir, tak buat apa. Itu sebenarnya masa tu masa yang berharga. Jadi Allah telah bersumpah dengan masa. Wal asri, demi masa. Padahal masa itu adalah makhluknya. Allah bersumpah dengan masa. Nak kata apa? Wahai manusia, masa itu penting. Jadi dalam untuk menunjukkan bahawa pembersihan hati itu penting, Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dalam Al-Quran. Berapa kali tuan-tuan dan puan-puan? 1 kali ke? 2 kali ke? 3 kali ke? 4 kali ke? Berkali-kali. Kita ambil surah Asy-Syams. Daripada terjemahnya kita boleh nampak sama ada 5 kali, 6 kali ataupun 7. Tapi yang ittifaqnya, yang confirmnya 5 kali dan ke atas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasyamsi waduhaha, wasyamsi demi matahari. Makhluk Allah yang besar. Kalau kita ukurlah matahari dengan badan saya ni besar mana? Langsung habuk. Sebab itu apabila gerhana baru-baru ni berlaku, gerhana bulan, apa yang pengajaran kita dapat? Ya Allah, kalaulah bulan yang punya besar itu kau boleh hilangkan cahaya dalam sekelip mata, ya Allah, apatah lagi aku ni, ya Allah, kau boleh hilangkan aku sekelip mata je, ya Allah. Itu pengajaran kita dapat. Gerhana matahari apa kita dapat? Itu gerhana bulan. Gerhana matahari apa kita dapat? Ya Allah, kalau matahari yang punya besar tu kau boleh hilangkan cahaya dia, ya Allah, apatah lagi aku, ya Allah, aku ni banding dengan matahari kerdil, ya Allah. Jadi Allah telah bersumpah, wasyamsi, demi matahari. Allah tak beritahu lagi apa benda yang penting tu. Wa duhaha, dan demi waktu duha, 2 kali. Wal qamari, demi bulan. Idza talaha, apabila datang menyusul matahari, dan 3 kali. Wan nahari idza jallaha, demi siang. Siang pun makhluk Allah yang besar. Allah berfirman dalam juz yang ke-20, kalau Allah hilangkan siangnya, Allah jadikan bumi ni sepanjang masa malam, Allah cabar siapakah yang boleh bawa siang kepada manusia. Tak perlu siang tuan-tuan, hujan je tuan-tuan. Hujan, kalau berlaku hujan dekat Masjid Al-Ikhlas, masjid saya tu tuan-tuan, masjid yang saya bertugas tu tuan-tuan, hujan dia, ya Allah, air masuk sana. Sebab dia JBI kan, langsung tak ditutup. Air masuk dekat tempat imam, air masuk dekat office, air masuk dekat belah kanan, air masuk dekat belah kiri. Tak boleh nak buat apa-apa. Kita manusia ni kerdil. Baru hujan. Lagi-lagi lah kalau sejak saya bertugas tak pernah lagi. Kalau dah saya jadi khatib, kalau waktu khutbah tu hujan, memang saya naik alhamdulillahil qail barakallahu li wa lakum fil. Sekesian. Nak naik hujan.
khutbah hujan. Jadi maksudnya kita tak boleh nak buat apa, tak boleh nak halang hujan. Kalau Allah turunkan hujan, Allah dah bagi kemarau, tak ada siapa boleh turunkan hujan. Jadi siang malam ni adalah kuasa Allah yang sangat besar, makhluk Allah yang sangat besar. Itu dah 4. Wan nahar, demi siang. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila meliputi siang. Tengok tuan-tuan, Allah gunakan perkataan meliputi. Sebenarnya Al-Quran ni penuh dengan sains. Penuh dengan sains. Apabila datangnya malam, mana pergi ni siang? Saintis tak boleh nak bagi jawapan. Allah dah bagi jawapan dah. Yaghshaha, siang tak pergi mana-mana. Malam dia datang, dia meliputi siang, dia tutup siang. Siang masih ada kat situ. Sains ada dalam Al-Quran. Pernah satu ketika Khalifah Harun al-Rashid duduk bersama dengan dia punya ulama'-ulama'. Zaman dahulu Khalifah dia letak ulama' di hadapan. Dan insya-Allah akan datang masa tersebut, insya-Allah. Jadi apabila Khalifah al-Rashid duduk bersama ulama' ni, datang seorang tabib yang bukan Islam, Nasrani. Dia pun nak perlekehkan Al-Quran. Dia pun kata, wahai Khalifah, aku telah kaji Al-Quran. Dengan nada muka, aku telah kaji Al-Quran, tetapi aku tidak nampak pun di dalam Al-Quran ada sebut tentang ilmu perubatan. Khalifah Harun al-Rashid pun terdiam. Ini ada dalam tafsir juz yang ke-8. Dia tanya, tak ada langsung pasal ilmu perubatan. Tuan-tuan biasa baca Quran, ada nampak tak ilmu perubatan? Ada nampak tak? Siapa sedar, ada tak ilmu perubatan Al-Quran? Ada. Maka Khalifah Harun al-Rashid pun tergamam, diam. Dia pun tanya kepada seorang ulama' dia yang saya lupa nama dia, tetapi ada dalam tafsir juz yang ke-8. Maka ulama' tu kata, kamu sebut tentang ilmu perubatan. Allah telah himpunkan ilmu perubatan dalam Al-Quran dalam 3 perkataan sahaja. Terus terdiam doktor tu tadi. Apa dia? Firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. 3 perkataannya. Apa maksud terjemahan dia? Wa kulu, makanlah kamu. Washrabu, minumlah kamu. Wa la tusrifu, dan janganlah kamu membazir. Itu je. Kenapa? Kita cuba tanya doktor, daripada mana datangnya penyakit? Perut. Makan berlebihan, sakit. Tak jaga makan, gastrik, sakit. Wa kulu washrabu, Allah perintahkan kita untuk makan. Makan pada waktunya, minum pada waktunya. Akan tetapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Makan tu tuan-tuan 3 kali sehari cukup tak? Ini tuan-tuan, Masya Allah, kita orang Melayu ni tak pernah mati dengan kelaparan. Saya masa duduk kat Yaman tu, orang Yaman makan, orang Arab makan 2 kali sehari je. Brunch dengan malam. Kita Masya Allah, sebelum masuk office, sebelum keluar rumah, dah minum dah. Sampai ke office, pukul 9 lebih tu, jom minum sikit ni, minum lagi. Kemudian waktu rehat, makan lagi. Waktu pukul 4 tu, minum lagi. Sampai rumah, ada lagi. Waktu malam, makan lagi. Sebelum tidur, minum lagi tuan-tuan. Waktu bila kita punya stomach, kita punya perut nak proses. Jadi ilmu perubatan Allah himpunkan dalam 3 perkataan dia. Jaga makan, tak kena gastrik. Dan jangan makan berlebihan, tak kenalah penyakit kencing manis. Jangan makan berlebihan, tak kenalah penyakit gout. Jangan makan wala tusrifu, jangan membazir. Jangan makan berlebihan, tak kenalah penyakit jantung. Jangan makan berlebihan, tak kenalah bermacam-macam penyakit yang mana namanya pun saya tak tahu. Jadi tuan-tuan, Allah telah himpunkan semuanya dalam Al-Quran. Jadi berbalik kepada ayat tadi, Allah telah bersumpah. Yang pertama dia demi matahari, yang keduanya demi waktu duha, yang ketiganya demi bulan, yang keempatnya demi siang, yang kelimanya demi malam, yang keenamnya wal ard wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha, dan demi langit. Allah bersumpah demi langit. Langit hebat tak tuan-tuan? Perpustakaan ini buka tahun bila? 2011. Jadi kita tengok dia punya atas ni, cat ni masih cantik lagi. Allah cabar dalam suratul Mulk, kamu tengoklah berkali-kali pada langit, adakah kamu akan nampak lubang? Farji'il basara karratain, kamu akan tengok berkali-kali, kamu akan tengok lagi, kamu akan tengok lagi. Kamu takkan nampak dia punya cat tu pudar. Kamu takkan nampak dia punya lubang tu langit. Kenapa? Allah jadikan dia perfect. Jadi adalah makhluk Allah yang besar. Surau perpustakaan yang kecil ni perlukan berapa tiang?
Langit satu tiang pun tak ada. Jadi makhluk Allah yang besar. Ya, makhluk Allah yang besar. Allah bersumpah demi langit. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi maksudnya bumi, dan demi bumi. Kemudian apa dia punya jawapan dia? Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah siapa? Orang yang telah usaha atas hati dia. Berjaya. Siapa yang usaha atas hati dia, bersihkan hati dia, berjaya. Allah sebut. Wa qad khaba, dan gagallah man dassaha, orang yang ambil ringan akan pembersihan hati dia. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya mukadimah ada 6 muka surat ustaz, baru 1 muka surat. Dia melalut banyak tu, bahaya tu. Dia tak jumpa jalan balik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya nak terangkan kepada dengan ilmu tasawuf. Sebab apa ilmu tasawuf ni ilmu yang baik. Cuma dia disebabkan ada beberapa individu, kita kadang-kadang kita rasa takut nak belajar ilmu tasawuf. Betul tak? Sufi. Sufi tu sufi mana? Elok ke tak? Sebenarnya kita tengok apa sahaja amalan tasawuf yang tak bercanggah dengan ilmu fiqh, maka itulah tasawuf. Ilmu tasawuf tak ada istilahnya orang tasawuf ni dia boleh buat benda yang haram. Rasulullah pun tak boleh buat benda yang haram. Apatah lagi syekh-syekh tasawuf. Jadi sebenarnya apa sahaja benda yang tak melanggar benda yang haram, itu adalah tasawuf yang betul. Nampak saja dia pesuang kepada benda yang haram, maka kita kena jauhi diri kita. Jauhi diri kita, tetapi jaga lidah kita. Sebab apa? Selagi mana orang yang kita anggap dia salah tu, selagi mana dia tak mati, selagi mana kita tak tahu tempat dia syurga ataupun neraka. Imam Ghazali kata apa? Syurga, neraka seseorang itu hanya kita dapat tahu bila kita mati. Sebab itu kenapa kita nak sombong kepada orang lain. Hari ni kita nampak kita jaga solat, Masya Allah. Macam saya lah, pakai jubah, pakai rida, pakai kopiah. Saya nampak orang yang tak tutup aurat, saya pandang selek. Saya pandang remeh. Sebenarnya itu adalah masalah hati saya. Banyak sekali kisah tuan-tuan. Ulama yang besar, Allah jadikan dia kaki pelacur. Dan banyak sekali kisah orang yang berada di tempat pelacuran, Allah jadikan dia ulama yang besar. Banyak sekali kisah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu tasawuf ini nak ajar kita untuk baiki hati kita. Apabila hati bersih, maka akhlak pun comel. Apabila hati rosak, maka tuan-tuan, malaikat Jibril turun naik ajar kita pun kita takkan betul. Sebab apa? Kita punya dalaman terosak. Macam kereta lah tuan-tuan. Kereta tu luaran dia cantik, berkilat, cantik, tayar semua cukup, dia punya cala tak ada, tetapi tak boleh jalan. Start tak boleh jalan. Kenapa? Enjin dia tak ada. Boleh jalan tak tuan-tuan? Tak. Tetapi kalau enjin dia bagus, dia punya luaran tu pecah sana pecah sini pun dia masih boleh berjalan. Macam itulah juga kita. Apabila hati kita tu dah diperbaiki, maka insya-Allah akhlak kita akhlak yang baik. Kita nampak semua benda, nampak benda yang baik. Tetapi apabila hati kita rosak tuan-tuan, susah tuan-tuan. Kita nampak orang berzikir pun, kita akan nampak buruk dia. Apabila hati kita rosak, kita nampak orang solat pun, kita akan nampak buruk dia. Apabila hati kita rosak, kita nampak orang tengah bersedekah pun, kita nampak buruk dia. Apabila hati kita rosak, kita nampak orang tu tolong orang lain, kita akan kutuk dia. Apabila hati kita rosak, kita nampak kawan-kawan kita kat sekolah rajin sikit je, mengampu cikgu lah tu kan? Sebab apa? Hati kita rosak. Bukan kawan kita masalah, kita masalah. Apabila hati kita rosak tuan-tuan, dia akan pergi jauh. Dia takkan habis. Dia semua orang akan nampak kotor, kita nampak bersih. Jadi sebab itulah kita perlunya belajar ilmu tasawuf, untuk kita hinakan diri kita dan untuk kita hargai orang lain. Tuan-tuan yang puan-puan dan rahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada masa beberapa minit. Nak terus Ustaz sampai 45 ke, ataupun nak bagi masa untuk solat sunat ke? Sampai 45. Okey, 1:45. 4:45, masya-Allah. Memang lepas tu yang tinggal saya dengan mikrofon je lah. Memang tuan-tuan, masya-Allah 4:45. Okey, jadi itulah dia ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf, kenapa ilmu ni dipanggil ilmu tasawuf? Persoalan, kenapa tak bagi nama lain?
Kenapa ilmu tu dipanggil ilmu tasawuf? Sebab apa? Pada zaman 2 hijrah, pada zaman abad ke-200 hijrah lagi, maka Ibn Khaldun kata apa? Pada zaman abad 200 hijrah lagi dah tak sama macam zaman sahabat. Zaman sahabat, Masya Allah, zaman sahabat, dunia last sekali, agama nombor 1. Itu zaman sahabat. Sebab itu apabila Rasulullah kata, jom keluar berdakwah, semua keluar pergi berjihad, langsung tak ada satu lelaki pun tinggal kat rumah, semua keluar. Sebab apa? Agama itulah kerja mereka, nombor 1. Zaman sahabat. Zaman para tabi'in dah mula nampak kurang sikit. Maksudnya orang dah mula lebihkan dunia daripada agamanya. Zaman selepas tabi'in pun dah nampak kurang. Dan apabila zaman 200 hijrah, 200 selepas hijrahnya Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, maka pada waktu itu manusia telah nampak lebih kepada arah dunia. Orang untuk belajar agama makin sedikit. Orang untuk baiki hati makin kurang. Maka pada waktu itu Ibn Khaldun telah berkata, pada waktu itu telah timbullah segolongan ulama yang mana mereka telah wakafkan diri mereka untuk agama. Dan ulama-ulama tersebut dia nak tunjukkan kepada orang dia punya alamat lah. Contoh macam tuan-tuan pergi masjid negeri, nak tengok mana satu imam masjid negeri pakai jubah hitam, pakai kopiah putih dan merah, itu imam masjid negeri. Macam tu juga ulama-ulama yang bagi masa je untuk agama pada zaman 200 hijrah, dia akan pakai pakaian berbulu. Yang mana berbulu bahasa Arab dipanggil suf, sod wafa. Jadi sebab itu mereka lebih kepada untuk apa, bersihkan hati mereka pakai baju berbulu. Dan tunjukkan bahawa mereka tak nak bagi langsung hati mereka ni terkesan pada dunia. Dia pakai baju berbulu. Jadi sebab itulah ilmu ini dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu yang ada kena-mengena dengan orang pakai baju berbulu. Tapi hari ni ada tak orang sufi pakai baju berbulu, Ustaz? Ada kan? Jadi yang apa tafsiran pertama tu ditolak. Maksudnya zaman kita tak praktikal. Jadi sebenarnya Ibn Khaldun kata apa? Ada 2000 ta'rif berkenaan dengan ilmu tasawuf daripada segi bahasa saja. Nak saya pergi satu-satu ke Ustaz? Sampai habis akhir tahun pun tak habis lagi. Jadi kita ambil 2-3. Kemudiannya yang kedua, tasawuf ni datang daripada soft. Maksudnya saf yang pertama. Kenapa? Orang yang dia jaga hati dia ni, dia akan jaga solat dia. Bohonglah kalau orang tu kata saya ni ilmu tasawuf, tapi azan dia tengah terbongkang kat rumah dia. Itu banyak tuan-tuan. Itu banyak. Kenapa tak pergi solat? Saya tak solat kat sini Ustaz, saya solat dekat Mekah. Masya-Allah, hebat dia ni. Rasulullah pun tak macam tu. Rasulullah solat kat Masjid Nabawi. Kita biasa dengar percakapan macam tu. Kenapa syekh awak, syekh tarikat awak, saya pun belajar tasawuf. Saya belajar dengan apa di Yaman. Jadi kadang-kadang kita jumpa, kenapa syekh awak tak keluar pergi solat? Syekh saya Ustaz, jangan minta orang lain, takut orang lain tak percaya. Syekh saya tak solat kat masjid. Masjid ni lain, dia solat kat Kaabah. Masya-Allah, hebat. Jadi kita biasa dengar macam tu. Jadi kita sangka baik. Tetapi sebenarnya tasawuf ni, kenapa tasawuf? Kerana orang yang belajar tasawuf ni dia akan pentingkan saf pertama. Datang daripada saf. Sebab itu dipanggil ilmu tasawuf. Kenapa ilmu tasawuf dipanggil ilmu tasawuf? Yang ketiga, kita ambil 3 je. Kerana datang daripada safa. Dan ini makna yang praktikal pada zaman kita. Safa maksudnya pembersihan hati. Kerana orang yang belajar ilmu tasawuf ni, dia akan lebih pentingkan untuk bersihkan hati dia. Dia takkan pentingkan, takkan sibukkan dirinya untuk perbaiki orang lain. Dia akan pentingkan diri. Nampak orang tersebut teruk, tengok, ya Allah, sifat tu ada kat diri saya tak? Memang betul kita kena tegur orang. Tetapi apabila kita tak kembalikan kesalahan orang tu pada diri kita, maka cara tegur kita pun akan salah. Weh, kau buat ni salah lah, haram. Tengok. Sebab apa? Sebabnya kita nampak diri kita betul, orang tersebut salah. Itu bukannya cara Rasulullah SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit pengajian yang kita dapat teruskan hari ini. Ini baru mukadimah tuan-tuan. Insya-Allah kita, sebab saya nak sedarkan diri saya terutamanya pentingnya untuk kita belajar ilmu tasawuf. Macam mana pentingnya kita belajar ilmu fiqh, macam mana pentingnya kita belajar ilmu tajwid, macam mana pentingnya kita belajar ilmu tafsir. Begitulah pentingnya juga kita belajar ilmu tasawuf. Supaya apa? Dalam apa jua keadaan, dalam apa jua perkara, dalam apa jua situasi, kita nampak diri kita yang kotor, orang lain lebih baik daripada saya. Dan ini adalah salah satu cara untuk satukan umat Islam. Umat Islam sekarang ini berpecah disebabkan perkara yang remeh-temeh.
Jadi janganlah kita jadi diri kita ni sebab untuk umat Islam berpecah. Kalau kita tak mampu untuk satukan umat Islam, jangan kita jadi sebab untuk pecah belah umat Islam. Sebab apa? Umat Islam ni selagi itulah akan lemah. Kita tengok dekat Yaman pun baru dia kena bom. Maka yang tolong umat Islam siapa? Bukan tolong, masing-masing berperang. Yang ni berperang dengan ni. Saya tak boleh sebut nama. Kenapa? Umat Islam sendiri berpecah. Sebab apa? Masing-masing anggap diri dia buat betul, orang lain buat salah. Jadi kalau kita tak mampu untuk satu umat Islam, paling kurang kita janganlah jadi penyebab untuk umat Islam berpecah. Jaga lidah kita, jaga apa yang kita like, jaga apa yang kita share, jaga apa yang kita forwardkan message tu. Sebab yang sekarang ni semua di hujung jari. Kita mungkin buat dengan niat untuk bermain-main, tetapi orang kat Amerika dah boleh baca dah. Kita mungkin buat dengan niat untuk cari kebenaran, tapi cari kebenaran bukan macam tu. Sebab apa? Kita akan forward message tu untuk cari kebenaran. Tetapi bila sampai dekat orang ke 50, orang ke 60, pertanyaan adakah benda ini benar atau salah dah hilang dah. Nampak gambar je. Maka persepsi masyarakat pun salah ni. Jadi tuan-tuan, kita kena berhati-hati dengan apa kita share, dengan apa kita like, dengan apa kita cakapkan, dengan apa kita kongsikan. Kerana janganlah kita jadi sebab penyebab untuk umat Islam berpecah. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak datang dari kelemahan diri saya sendiri 100%. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Kerana kita adalah hamba yang lemah. Tanpa hidayah daripada Allah, inayah daripada Allah, kita tak akan dapat pergi ke mana-mana. Kita tak akan dapat hatta untuk melakukan solat sekalipun. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita hadapkan diri kita di hadapan Allah sebagai hamba yang kerdil, bukan hamba yang hebat, bukan hamba yang kuat. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.